Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama mendengarkan forum pada pagi yang indah dan dimana ini. Saya, Yazmin Kalisha binti Aidil Maulana, selaku moderator forum kita pada hari ini akan berusaha untuk menghuraikan topik perbincangan sehinggalah berjaya menyelesaikan segala persoalan dan kekeliruan semua. Topik perbincangan kita pada pagi ini ialah berkaitan isu-isu akhlak semasa, lesbian, gay, bisexual, transgender, LGBT yang merupakan topik hangat dan tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Kata orang, tak kenal maka tak cinta maka tak mesra. Oleh itu, sebelum saya mengupas dengan lebih mendalam berkaitan isu ini, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang segak lagi bergaya pada pagi ini. Dimulakan dengan ahli panel yang pertama. Di sebelah kanan saya, Saudara Rafiq. Apa khabar saudara? Alhamdulillah saudari, saya berada dalam keadaan yang sihat. Saya berasa amat bersemangat untuk membincangkan isu akhlak semasa yang kian rancak berlaku pada masa kini. Sudah tentu saudara. Baiklah, seterusnya kita berkenalan pula dengan ahli panel yang kedua. Di sebelah kiri saya, Saudara Muhammad Syafiq. Saudara, apa khabar? Terima kasih saudara moderator. Saya berada dalam keadaan baik-baik saja. Syukurlah kalau begitu. Tamatlah sesi berkenalan kita bersama para ahli panel. Selanjutnya, kita akan meneruskan perbincangan topik kita pada hari ini. Seperti yang kita sudah maklum, LGBT merupakan akronim bagi lesbian, gay, bisexual dan transgender. Menurut Plan Consulting, lesbian merujuk kepada perempuan yang tertarik terhadap perempuan yang lain, manakala gay pula ialah lelaki yang tertarik terhadap lelaki yang lain. Bisexual pula ialah seseorang yang tertarik kepada kedua-dua jantina, lelaki dan perempuan. Transgender pula merujuk kepada mereka yang menukar identiti jantinanya berlawanan dengan norma tradisi serta ciri fizikalnya. LGBT ini bukan lagi sebuah perkara yang asing bagi masyarakat kini. Kelompok LGBT semakin hari semakin giat berkembang dan bahkan bertindak di luar kawalan. Antara contoh yang paling menyerlah ialah seorang ahli kosmetik atau lebih dikenali sebagai sajat kerana telah mengubah jantinanya daripada lelaki kepada perempuan. Beliau tanpa perasaan malu mahupun bersalah menunjukkan tingkah laku yang dapat dikatakan sebagai mempersendakan agama ke khalayak ramai melalui platform media sosial. Selain itu, pada tahun 2019, Malaysia telah dikejutkan dengan isu gerakan kemanusiaan yang ingin diperjuangkan kebebasannya di Malaysia. Isu gerakan kebebasan kemanusiaan ini menuntut agar golongan LGBT diiktiraf di Malaysia. Sekumpulan peserta perarakan Hari Wanita Antarabangsa telah mengambil kesempatan untuk mempromosikan pengiktirafan LGBT di Malaysia. Menurut sidang media harian Metro, lebih 1,000 orang dikatakan menyertai himpunan tersebut berhampiran pusat beli belah Sogo sebelum berarak ke Masjid Jami. Di samping itu, pertubuhan dan kumpulan yang menjalankan gerakan LGBT ini merupakan gerakan diskriminasi bentuk baharu yang bernaung di atas nama hak asasi manusia. Gerakan ini telah memanipulasi hak asasi manusia untuk mempertahankan dan membenarkan perbuatan mereka. Antara perkara yang dituntut mereka ialah penyediaan tandas awam terbuka tidak mengira jantina di tempat kerja, kemudahan pendaftaran perkahwinan sejenis dan menolak pemulihan LGBT. Sebegini parahlah gejala LGBT di negara kita pada masa kini. Keadaan ini membuatkan bukan sahaja diri saya sendiri, malah ribuan masyarakat berasa tertanya-tanya tentang faktor-faktor yang mengundang kepada terjadinya LGBT. Jadi, untuk memulakan sidang forum kita, saya ingin menjumpa ahli panel kita yang pertama untuk memberikan pendapat beliau. Dipersilakan saudara. Terima kasih saudari pengerusi majlis atas pertanyaan yang amat bernas itu. Baiklah, terdapat pelbagai faktor yang mampu mendorong individu untuk terjerumus ke dalam lembah LGBT. Namun demikian, kekurangan penghayatan agama oleh individulah yang menjadi sebab utamanya. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila seseorang memiliki ilmu agama yang cetek, beliau akan mudah terpedaya dengan hawa nafsu, hasutan syaitan dan juga ajakan raga sebaya yang negatif. Beliau sukar untuk membezakan antara perkara mahmudah dengan perkara mazmumah sehingga melakukan sesuatu hanya berlandaskan kehendak tanpa memikirkan hukumnya di sisi agama.
Setiap agama, khususnya ajaran Islam, amatlah melarang perhubungan sejenis mahupun perbuatan menukar jantina kerana berlawanan dengan fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Misalnya, dalam agama Islam, terdapat hukum tasyabuh yang haram bahkan merupakan salah satu dosa besar kerana telah terbabit nas-nas syar'i bahawa Allah SWT melaknat orang yang melakukannya dengan lisan Nabi Muhammad SAW. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sabda baginda, maksudnya Nabi SAW telah melaknat lelaki yang menyerupai perempuan dan orang-orang perempuan yang menyerupai lelaki. Selanjutnya, ramai generasi kini sudah tidak memiliki perasaan takut dan gentar terhadap azab dan kifarah yang dijanjikan oleh Allah SWT. Ini juga merupakan antara faktor yang menyumbang kepada berlakunya perbuatan LGBT di kalangan individu. Mereka tidak mengambil iktibar daripada peristiwa yang terjadi ke atas kaum Nabi Lut alaihissalam. Berdasarkan artikel Bayan Linnas siri ke-171, kisah kaum Nabi Lut alaihissalam dan iktibarnya dari laman web rasmi Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, Allah SWT membinasakan kaum ini dengan suara yang keras, dibenamkan ke dalam tanah lalu dihujani dengan batu. Selain itu, generasi muda kini turut merasa mempunyai masih banyak masa untuk bertaubat memandangkan usia mereka yang masih muda. Namun demikian, sikap tidak mempedulikan ini yang menyebabkan mereka mudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat yang menyuarakan bahawa kegiatan LGBT adalah tidak dilarang sama sekali. Berdasarkan tulisan Mahani Ishaq dalam berita harian, orang sekeliling, masalah keluarga dan juga media massa merupakan antara punca berlakunya LGBT dalam kalangan masyarakat. Sebagai contohnya, orang sekeliling termasuklah rakan-rakan mereka sendiri. Seseorang akan mudah terpengaruh apabila diajak oleh rakannya untuk melakukan sesuatu perkara yang tidak baik dengan alasan untuk mendapatkan hiburan dan keseronokan. Sebagaimana yang dapat kita pantau daripada suatu situasi kini, drama-drama boys love ataupun lebih dikenali sebagai BL amatlah popular dalam kalangan remaja termasuk yang beragama Islam. Walaupun mempunyai unsur LGBT yang sangat banyak, drama ini berpotensi untuk mempengaruhi tindak tanduk seseorang terhadap gejala LGBT ini. Faktor seterusnya ialah masalah keluarga. Keluarga ataupun khususnya ibu bapa pada masa kini terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga menyebabkan anak-anak mereka terabai. Akibatnya tiada komunikasi yang baik antara keluarga. Anak-anak tersebut mungkin mengambil inisiatif yang salah dengan melibatkan diri bersama golongan LGBT untuk merasa keseronokan dan juga kasih sayang yang mereka gagal peroleh daripada ahli keluarga dan darah daging mereka sendiri. Bagaimanapun, terdapat juga ibu bapa di kalangan masyarakat hari ini yang malah memberi sokongan ke atas setiap perbuatan yang dilakukan oleh golongan ini secara terang-terangan, sedangkan ia bukanlah norma masyarakat. Kehadiran budaya songsang LGBT seolah-olah diraih dan mendapat perhatian, sedangkan ia sepatutnya mendatangkan kebimbangan khususnya terhadap golongan ibu bapa. Tindakan itu juga dilihat menjadi antara penyebab golongan LGBT tidak segan silu mengetengahkan kehidupan mereka, malah berbangga mempunyai hubungan terlarang dengan kaum sejenis. Bangga mempunyai bentuk badan menggiurkan meskipun palsu dan tidak semula jadi, serta bangga berkongsi cerita yang tidak sepatutnya kepada umum. Faktor yang terakhir ialah media massa. Pada masa kini, filem, video dan juga media sosial tidak menapis tayangan mereka, mahupun terdapat unsur-unsur LGBT yang mampu mengotori minda masyarakat daripada pelbagai lapisan masyarakat. Sebagai contohnya, terdapat aplikasi seperti Netflix, Twitter dan juga YouTube yang boleh diakses dengan hanya beberapa sentuhan pada skrin telefon pintar kita. Masalah ini mengundang kepada pendedahan tentang isu LGBT serta pengaruhnya terhadap masyarakat khususnya remaja. Impaknya, LGBT berjaya untuk meluas dan meracuni masyarakat kita yang pada awalnya teguh mentauhidkan Allah SWT. Nampaknya itu sahaja faktor-faktor berlakunya gejala LGBT dalam masyarakat yang dapat saya berjelas setakat ini. Izinkan saya untuk mengembalikan majlis forum kita kepada saudari moderator. Terima kasih saudara Rafiq. Begitu bersemangat ahli panel kita yang pertama menerangkan tentang punca-punca yang menyebabkan berlaku LGBT. Benarlah bahawa kurangnya penghayatan agama dan perasaan tidak gentar akan azab Allah dapat membuatkan seseorang individu itu terjerumus ke dalam lembah dosa. Selain itu,
orang sekeliling, masalah keluarga dan yang paling besar ialah media massa juga mampu mempengaruhi sesebuah masyarakat untuk melakukan perbuatan LGBT. Golongan lesbian, gay, bisexual dan transgender kini sudah tidak lagi berselindung di atas nama kumpulan tertentu. Sebaliknya dilihat terarah kepada gerakan sosial yang lantang menuntut hak persamaan terhadap identiti yang mereka bawa, meskipun umum mengetahui ia menyimpang jauh daripada fitrah manusia. Sebagai golongan minoriti yang mempunyai orientasi seksual berbeza daripada fitrah, iaitu bukan heteroseksual, mereka seringkali melaungkan supaya kumpulan mereka tidak didiskriminasi dan mendakwa sering ditindas serta dizalimi oleh kebanyakan negara di dunia, khususnya negara Islam yang menyifatkan orientasi seksual mereka jauh tersasar daripada sifat semula manusia. Meskipun begitu, golongan LGBT melalui gerakan sosial yang bergerak atas nama pertubuhan dan persatuan hari ini dilihat tidak putus asa, malah gairah menjalankan pelbagai kempen bagi mengiktiraf LGBT, baik di dalam maupun di luar negara, yang kebanyakannya adalah gerakan yang berjuang di atas nama hak kebebasan manusia. Pelbagai impak telah tercetus akibat tingkah laku golongan LGBT ini, kerana setiap perbuatan mereka mesti ada kesannya, tidak kira baik ataupun buruk. Oleh itu, marilah kita meneruskan forum kita dengan soalan yang seterusnya kepada ahli panel 2, iaitu Saudara Syafiq. Pada pendapat saudara, apakah kesan-kesan yang bakal diterima akibat melakukan perbuatan LGBT? Terima kasih kepada saudara moderator kita Yasmin dan ahli panel 1 kita saudara Rafiq atas hujah yang amat tepat lagi berinformasi sebentar tadi. Setiap perbuatan yang kita laksanakan di dunia ini pastinya bakal dikenakan balasan di akhirat kelak. Kegiatan LGBT yang merupakan antara larangan utama dalam agama Islam, sekiranya dilakukan sudah pasti akan mengundang 1001 musibah dan azab ke atas diri mereka sendiri. Antaranya termasuklah maruah diri, keluarga dan agama, bahkan Islam. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila individu mengakui bahawa dirinya merupakan antara golongan LGBT, bukan sahaja beliau, malah ahli keluarganya turut bakal menerima kecaman dan tomahan oleh masyarakat. Perkara ini mempunyai kesan yang amat mendalam dan berbahaya, khususnya terhadap kesihatan mental mereka. Individu tersebut dan ahli keluarganya akan berasa tertekan oleh kecaman yang dilontarkan daripada masyarakat sekeliling. Mereka berkemungkinan bakal diserubungi dengan keresahan kerana sentiasa memikirkan pendapat orang sekeliling sehingga terjerumus ke dalam lubuk depresi yang dapat menggugat nyawa. Menurut sebuah artikel yang bertajuk "Pakar Tangani LGBT, Lidah Kaum Isteri Kantoi Pasangan Nafsu Sungsang" daripada laman web Amstar, sebanyak 310,000 golongan homoseksual dicatatkan berbanding 173,000 orang yang dicatatkan pada tahun 2013, iaitu peningkatan hampir sekali ganda dalam tempoh 5 tahun sahaja. Ini dapat membuktikan bahawa telah banyak rumah tangga yang hancur dan terhapusnya kepercayaan antara pasangan suami isteri akibat perbuatan LGBT ini. Selanjutnya, masyarakat seluruh dunia akan memandang agama Islam sebagai agama yang tidak mampan kerana penganutnya masih melakukan antara larangan utama yang telah disyariatkan oleh Allah SWT. Antara itu, kegiatan LGBT ini haruslah dibasmi dengan secepat mungkin kerana ia menjadi faktor yang dapat mengikat ajaran Islam daripada berkembang dengan pesat. Kesan perbuatan LGBT yang seterusnya ialah dikenakan balasan azab yang pedih di akhirat kelak seandainya tidak sempat melaksanakan ibadah taubat. Perbuatan LGBT dianggap melawan fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan sewajarnya dikenakan balasan azab api neraka. Pelakuan LGBT amatlah bertentangan dengan ciptaan Allah SWT yang sempurna kerana Allah telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan, iaitu lelaki dan perempuan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, maksudnya, jika kamu dapati seseorang melakukan amalan kaum buruk, bunuhlah pelaku dan orang yang dilakukan perlakuan itu. Riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Al-Tirmizi. Berdasarkan hadis ini, terbuktilah bahawa sebeginilah teruknya dosa hubungan sejenis di sisi Islam. Terdapat juga kesan lain terhadap golongan ini. Mereka akan dipandang serong oleh masyarakat lain. Masyarakat akan menjauhi golongan LGBT kerana pada pandangan mereka adalah hina atau jijik.
Dengan itu, golongan LGBT akan dipikirkan oleh masyarakat, dan inilah menjadi salah satu asbab mengapa mereka menghadapi kesukaran untuk berhijrah semula ke jalan yang benar. Kerana majoriti daripada kita hidup berlandaskan apa yang dikatakan oleh orang sekeliling. Jika mereka tahu bahawa mereka akan tetap dihina walaupun telah insaf, itu akan membuatkan hati mereka berpaling tadah untuk berubah. Selain itu, kesan LGBT termasuklah mendapatkan penyakit yang berbahaya. Statistik Kementerian Kesihatan menerusi sektor HIV atau penyakit jangkitan kelamin bahagian kawalan penyakit pada tahun 2017 menunjukkan 1,697 individu yang mengamalkan seks songsang seperti homoseksual dan biseksual adalah sebahagian daripada 3,347 kes pengidap HIV baru. Golongan LGBT adalah kumpulan tertinggi dijangkiti HIV, mewakili kira-kira 50% kes baharu yang dilakukan sepanjang tahun 2017. Laporan itu juga mendedahkan jumlah berkenaan adalah 14 kali ganda lebih tinggi daripada individu yang dijangkiti HIV akibat penyakit dadah. Sebelumnya, rata-rata rakyat Malaysia dijangkiti virus HIV daripada perkongsian jarum. Namun, statistik kini menyatakan bahawa golongan LGBT pula mengambil alih kes HIV dengan lebih tinggi. Pada masa yang sama, didapati golongan LGBT kini semakin berani dan secara terbuka mendesak semua pihak menghormati hak mereka untuk bebas mengamalkan tabiat buruk, termasuklah keinginan seksual sejenis dan kecenderungan seksual di norma individu sihat. Keinginan golongan ini secara langsung boleh mempromosikan tabiat songsang mereka. Sekaligus, kes HIV juga mungkin terus meningkat dalam kalangan masyarakat. Kebimbangan ini ada asasnya di mana berdasarkan maklumat penyebaran virus tersebut dalam kalangan golongan homoseksual dan biseksual semakin meningkat setiap tahun daripada 63 kes pada tahun 2000 sehingga 1,553 kes pada tahun 2016. Penularan ini amatlah membebangkan semua pihak. Perubahan orientasi seksual, tabiat buruk dan desakan golongan LGBT perlu disekat dan seharusnya pihak berwajib memandang serius serta mengambil langkah yang lebih proaktif untuk menjaga kepentingan masyarakat. Majoriti kelompok lesbian, gay, bisexual, transgender dan intersex LGBTI yang baru ini menjalani kehidupan yang bahagia, sihat dan memuaskan. Walau bagaimanapun, kajian mendapati bahawa orang bukan heteroseksual menghadapi penderaan atau kekerasan 2 kali ganda lebih banyak termasuk fizikal, mental, seksual dan emosi daripada rakan-rakan mereka yang heteroseksual. Prasangka dan diskriminasi ini menambahkan lapisan risiko tambahan di atas faktor biologi, sosial, persekitaran dan psikologi yang boleh menyebabkan kemurungan, kegelisahan ataupun bunuh diri. Penyelidikan dan pengalaman hidup sebenar mendapati bahawa seorang LGBT mempunyai risiko peningkatan kemurungan dan kegelisahan, penyalahgunaan bahan, mencederakan diri sendiri dan pemikiran membunuh diri. Jika dibandingkan dengan orang-orang heteroseksual, orang yang sama-sama tertarik dan transgender mempunyai tekanan psikologi lebih tinggi dan tahap kegelisahan yang amat ketara. Ini merupakan antara bukti kukuh bahawa perbuatan terkutuk seperti LGBT yang telah dilaknat oleh Allah SWT dapat mendatangkan berbagai musibah serta malapetaka kepada diri sendiri sekiranya dilakukan. Oleh hal yang demikian, sama-samalah kita melakukan refleksi diri dengan mempersoalkan kewujudan kita di atas muka bumi ini agar dapat lebih mendekatkan diri dengan Allah SWT. Sekaligus kembali semula ke jalan yang benar. Itu sahaja hujah saya berkaitan tentang perbuatan LGBT yang amat memuliakan ini. Kembali semula kepada saudari moderator. Terima kasih saudara Syafiq. Saya amatlah bersetuju bahawa perbuatan LGBT ini pastinya akan mencemarkan bukan sahaja maruah diri, malahan juga keluarga dan agama kita sendiri. Selain itu, kegiatan LGBT ini juga boleh menyebabkan masyarakat seluruh dunia untuk memandang rendah agama Islam. Tidak lupa juga balasan azab yang pedih akan menanti sekiranya tidak melakukan taubat dengan segera. Mufti Wilayah Persekutuan Dato' Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri ketika memetangkan kertas kerjanya hubungan gender dan seks songsang dari perspektif Islam pada wacana suami gay isteri maknya di Ipoh berkata,
Budaya LGBT kini cuba dinormalisasikan oleh gerakan LGBT bahawa perbuatan itu normal. Katanya, pemikiran itu sedikit sebanyak mendorong pemikiran masyarakat untuk mengharuskan dan menjadikannya sebagai hak asasi yang tidak boleh dinafikan. Maka, kita perlulah mempunyai inisiatif untuk menangani masalah LGBT ini. Oleh itu, marilah kita mendengarkan penerangan ahli panel kita yang pertama tentang langkah-langkah yang telah dilaksanakan oleh pihak untuk menangani masalah LGBT. Terima kasih sekali lagi kepada saudara moderator. Menurut hasil kajian saya, langkah yang telah dilakukan untuk menangani LGBT termasuklah pendidikan dan tarbiyah kepada pesalah LGBT. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata, pihaknya memberi kuasa penuh kepada penguatkuasa Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan ataupun JAWI untuk bertindak terhadap golongan LGBT. Para pesalah yang telah ditangkap akan diberi pendidikan serta tarbiyah untuk memberi kesedaran dan mengelakkan mereka daripada terus mengulanginya kembali. Amat baik jika golongan ini diberi kursus mengikut modul dirangka secara khusus dengan bantuan mereka yang mempunyai kepakaran terutama dalam bidang psikologi, agama dan juga sains sosial. Di Malaysia, pelakuan seks sejenis dikategorikan sebagai jenayah dalam sistem undang-undang. Ia merupakan bidang kuasa mahkamah persekutuan sivil atau mahkamah syariah. Bagi aktiviti meliwat atau sodomi di peringkat kerajaan pusat, ia dikategorikan sebagai jenayah yang diperuntukkan di bawah Seksyen 377A, B dan C Kanun Keseksaan. Hukuman yang diperuntukkan termasuklah penjara dan juga boleh dikenakan hukuman sebaik memenjarakan pesalah LGBT dilakukan untuk mengasingkan diri mereka daripada masyarakat dalam masa tertentu sehingga mereka insaf. Hal ini dilakukan adalah bertujuan bagi menghentikan pengaruh LGBT daripada tersebar dalam kalangan masyarakat. Selanjutnya, terdapat juga program yang telah diperkenalkan oleh kerajaan kepada golongan-golongan LGBT ini, iaitu program Mukhayyam yang dimulakan pada tahun 2011. Program ini telah memperkenalkan modul bimbingan, sokongan dan juga pemulihan yang menumpukan kepada usaha memulihkan golongan ini selain mendedahkan mereka pada program keagamaan dan juga rekreasi. Saya mempunyai harapan yang tinggi bahawa gejala LGBT ini akan dapat ditumbangkan pada masa yang akan datang. Allah SWT telah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 165 hingga 166 yang bermaksud, patutkah kamu melakukan hubungan jenis dengan lelaki dari kalangan manusia dan kamu tinggalkan apa yang dicuitkan oleh Tuhan kamu untuk kamu, iaitu melakukan hubungan yang halal dari badan isteri-isteri kamu. Kamu adalah orang-orang yang bersalah, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas. Lantaran itu, kita haruslah sentiasa beringat dengan azab Allah yang menanti sekiranya kita berniat untuk melakukan sesuatu yang dilarang olehnya. Setakat ini sahaja ujian saya berkaitan dengan langkah yang telah diambil bagi membendung kemuliaan LGBT di negara kita. Saya kembalikan semula sesi perbincangan kita kepada saudari moderator. Terima kasih saudara Rafiq atas kupasan berkaitan inisiatif-inisiatif yang telah dijalankan oleh pelbagai pihak bagi membanteras kegiatan LGBT. Nampaknya terdapat pelbagai inisiatif yang telah diambil seperti memberi pendidikan dan tarbiyah kepada pesalah LGBT, memenjarakan pesalah LGBT dan program-program bimbingan juga telah diadakan. Namun demikian, masih terdapat usaha-usaha baru yang dapat dilaksanakan bagi mengatasi gejala tersebut. Oleh itu, marilah kita mendengar pendapat ahli panel kita yang kedua tentang usaha-usaha baru yang dapat dilakukan untuk mengatasi LGBT. Terima kasih saudara moderator. Terdapat beberapa usaha baru yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah LGBT ini, termasuklah mempergiatkan aktiviti ceramah dan dakwah dengan menggunakan platform media sosial seperti Facebook dan Instagram. Golongan pendakwah yang telah berusia haruslah diberikan pendedahan terlebih dahulu tentang cara untuk menguruskan kegiatan dakwah secara atas talian. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka tidak terlalu berkebolehan untuk menggunakan telefon pintar yang canggih. Misalnya, Jabatan Agama boleh mengadakan kursus untuk mereka secara percuma sehingga mereka mahir dan berkebolehan. Selain itu, golongan pendakwah muda seperti para da'i juga boleh membantu senior mereka dalam penggunaan media sosial. Perkara ini perlulah dilakukan kerana dalam situasi pandemik ini tiada lagi ceramah yang dibenarkan untuk dilakukan secara terbuka. Lantaran itu, para pendakwah tanpa kira usia
boleh menggunakan platform media sosial untuk menyampaikan dakwah kerana majoriti masyarakat kita mempunyai akses yang mudah untuk menggunakan kemudahan ini. Pendakwah yang giat seperti Ustaz David Yu dapat dijadikan contoh kepada para pendakwah di negara kita untuk membangkitkan semangat mereka dalam menegakkan ajaran Islam yang sebenar. Seterusnya, pasukan khas yang ditugaskan untuk melepaskan kegiatan LGBT dapat diwujudkan oleh Jabatan Agama Islam. Tugasnya haruslah hanya tertumpu pada isu LGBT sahaja. Impaknya, LGBT yang semakin meluas di dalam negara dapat dibendung dengan lebih berkesan kerana wujudnya badan yang dikhaskan untuk menanganinya dengan lebih efektif lagi. Selanjutnya, kegiatan ceramah juga perlu diperkasakan oleh pihak atau badan NGO serta sekolah. Gerakan dakwah ini boleh ditubuhkan kepada golongan remaja kerana mencegah lebih baik daripada mengubati. Pembendungan perbuatan LGBT pada tahap awal akan memudahkan usaha bagi menghapuskan gejala LGBT untuk dicapai pada masa yang akan datang. Impaknya, masyarakat negara kita dapat hidup dengan aman dan damai tanpa berlakunya sebarang kerusuhan atau pemberontakan. Untuk mewujudkan lagi impak yang lebih besar, pihak kerajaan dan juga pihak NGO dapat bekerjasama dengan mewujudkan kempen yang boleh dilaksanakan melalui media massa seperti televisyen atau internet serta akhbar. Iklan dan rencana tentang isu LGBT dan juga membasmi gejala tersebut seharusnya dipaparkan untuk pengetahuan masyarakat umum. Antara kempen yang sesuai untuk dianjurkan bagi membasmi gejala LGBT termasuklah kempen Jom Perangi LGBT atau Hidup Sihat Tanpa LGBT. Ibu bapa turut memainkan peranan yang penting dalam ikhtiar untuk mengekang gejala LGBT daripada merebak, iaitu dengan memantau keadaan anak-anak mereka dari semasa ke semasa. Perubahan fizikal dan emosi anak-anak juga perlu sentiasa dikawal agar kecenderungan mereka terhadap gejala LGBT ini dapat dibendung. Ibu bapa boleh memantau anak-anak mereka dengan cara memeriksa kandungan telefon bimbit mereka, berkenalan dengan rakan-rakan mereka serta memahami peribadi anak-anak mereka sendiri. Tindakan yang tegas wajar diambil oleh ibu bapa sekiranya anak-anak mereka terlibat dalam gejala LGBT. Sebagai contohnya, menyedarkan mereka melalui pendekatan agama serta bimbingan kaunseling agar anak-anak dapat meninggalkan perlakuan tersebut dengan mudah tanpa paksaan. Di sini juga saya ingin memberi peringatan kepada golongan ini supaya berubah kembali kepada fitrah asal kita semula. Sesungguhnya azab Allah SWT itu amat pedih dan pelik jika mahu dibandingkan dengan hukuman di dunia ini. Itu sahajalah cadangan baru yang dapat saya lontarkan berkaitan inisiatif tambahan bagi membendung gejala LGBT daripada terus membiak yang dapat direalisasikan oleh pihak yang berkuasa sekiranya mereka semua berganding bahu. Saya kembalikan semula majlis baru kita kepada saudari moderator. Terima kasih saudara Syafiq atas cadangan berkaitan usaha-usaha yang boleh dilakukan bagi membantu kegiatan LGBT. Saya bersetuju bahawa mempergiatkan aktiviti ceramah dan dakwah menggunakan media sosial akan memberikan impak yang positif untuk mengatasi LGBT. Selain itu, mewujudkan pasukan khas untuk melepaskan LGBT serta memperkasakan kegiatan ceramah akan memudahkan usaha untuk menghalau LGBT daripada terus berkembang. Sebelum saya mengakhiri majlis, saya ingin memberi peluang kepada para penonton untuk melontarkan beberapa soalan kepada ahli-ahli panel. Baiklah, nampaknya kita telah mendapat beberapa persoalan daripada penonton berkaitan tajuk forum kita pada pagi ini. Lantaran itu, marilah kita beralih pula kepada sesi soal jawab bagi menjawab segala kekeliruan masing-masing. Soalan yang pertama daripada Hafizah, kalau media massa menjadi faktor LGBT, bagaimanakah kita hendak menghentikan media massa daripada merosakkan masyarakat kita dengan isu LGBT? Saya mempersilakan ahli panel 1, Saudara Rafiq untuk menjawab soalan ini. Terima kasih saudari moderator. Pada pendapat saya, untuk menghentikan media massa daripada merosakkan masyarakat dengan isu LGBT ini, pihak kerajaan haruslah mengawal tayangan-tayangan yang memiliki unsur LGBT di platform media sosial seperti Twitter, Instagram dan juga Netflix.
Usaha ini amatlah penting untuk dilaksanakan bagi membendung masyarakat, khususnya golongan remaja, daripada terdedah dengan unsur-unsur yang dapat menyebabkan mereka terjerumus dalam lembah LGBT. Hal ini demikian kerana golongan remaja memiliki sifat ingin tahu yang amat tinggi dan gemar untuk mencuba perkara baharu. Mereka berasa tercabar untuk melakukan sesuatu yang baru kerana mereka berasa bahawa mereka adalah lebih baik ataupun istimewa berbanding remaja yang lain. Selain itu, hampir mustahil untuk pihak kerajaan bagi mengawal secara keseluruhan penggunaan media sosial, memandangkan ia merupakan satu platform yang amat besar. Oleh hal yang demikian, pihak kerajaan boleh mewujudkan satu aplikasi atau satu sistem yang boleh menapis tayangan-tayangan khususnya di dalam negara kita. Itu sahaja cadangan daripada saya yang boleh direalisasikan oleh pihak atasan. Kembali semula kepada saudari moderator. Terima kasih Saudara Rafiq kerana menjawab pertanyaan itu sebentar tadi. Seterusnya kita lihat soalan yang kedua daripada Nadira. Bagaimana kalau mahu menguruskan jenazah transgender? Saya menjemput ahli panel yang kedua untuk menjawab pertanyaan ini. Terima kasih saudari moderator dan Nadira yang bertanya sebentar tadi. Baiklah, untuk menjawab persoalan pengurusan jenazah transgender ini, yang pertama, jenazah perlulah diurus mengikut fitrah kelahirannya. Jika lahir ke dunia secara lelaki, tetaplah lelaki yang akan menguruskannya. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua, adapun keluarga, lebih afdal jenazah diurus selia oleh ahli keluarga mereka sendiri, ibu, ayah serta adik-beradik. Bukan hanya jenazah sebegini, malah jenazah biasa pun memang adalah lebih baik jika keluarga yang menguruskannya. Yang ketiga, walaupun jenazah telah meninggal dunia, aibnya perlulah sentiasa dijaga. Ketika proses pemandian jenazah perlu ditutup dengan kain sehingga tidak menampakkan bentuk fizikalnya. Akhir sekali, proses kafan, solat jenazah malah ke bumi pun perlulah dilakukan dengan pengurusan jenazah mengikut fitrah kelahirannya. Jadi saya harap jawapan saya dapat menjawab soalan saudari sebentar tadi. Terima kasih Saudara Syafiq kerana menjawab pertanyaan itu tadi. Demikianlah pendapat serta penerangan daripada ahli-ahli panel kita. LGBT kini semakin berleluasa dan semakin berkembang. Terdapat pelbagai punca, faktor serta cara mengatasi masalah ini. Terdapat juga hadis fitnah dan athar yang mengisyaratkan tersebarnya perbuatan lesbian dan gay pada akhir zaman, seperti Anas radhiyallahu anhu bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, bermaksud apabila umatku menghalalkan 5 perkara, maka kehancuran ke atas muka. Apabila terzahir laknat-melaknat, meminum arak, memakan sutera bagi lelaki, mengambil penyanyi wanita, lelaki menjadi gay dan wanita menjadi lesbian. Jelaslah tanda yang dinyatakan baginda kini sudah menjadi semakin jelas dan ketara apabila ucapan laknat-melaknat pada hari ini bukan lagi perkara pelik, manakala 4 lagi tanda dinyatakan sudah lazim kita lihat dan bukan lagi sesuatu luar biasa. Apa yang jelas, tugas membendung dan menangani perkara itu kini adalah menjadi tanggungjawab pemerintah, termasuk mengenakan hukuman, peraturan atau polisi yang paling berkesan dalam menanganinya serta mengekangnya daripada berkembang. Ibu bapa, pendidik, orang berpengaruh dan masyarakat perlu memberikan kecaknaan serta keprihatinan untuk sama-sama menangani isu ini, sekaligus memberikan pemahaman akan kesan dan pengaruhnya kepada semua pihak dengan sebaiknya. Semua pihak haruslah berganding bahu bersama-sama untuk menangani gejala LGBT ini, supaya negara kita menjadi negara Islam yang boleh dicontohi negara lain. Adakah kita hanya mahu memerhatikan kemuliaan LGBT ini semakin meraja dan tidak berusaha walau sekelumit pun untuk mengekangnya, lalu hanya menyesal di kemudian hari? Tepuklah dada, tanyalah sendiri. Semoga semua maklumat yang diperoleh dalam forum hari ini dapat memberi kesedaran kepada kita. Terima kasih kepada ahli-ahli panel serta penonton yang sudi hadir pada forum hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera.